Banjir termenung yang melanda beberapa kawasan di Pendang Kedah dijangka ambil masa kira-kira seminggu lagi untuk pulih sepenuhnya. Namun ia bergantung kepada keadaan cuaca semasa. Pegawai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Daerah Pendang, Lieutenant Pertahanan Awam Yuslina Yusof berkata, paras air di beberapa kampung yang terletak berdekatan Sungai Pendang masih belum surut sejak beberapa hari lalu. Penduduk dinasihat agar sentiasa berhati-hati dan segera berpindah ke lokasi selamat sekiranya kediaman dinaiki air dan waspada dengan kehadiran reptilia berbisa. Cabaran bagi pihak APM dan PDRM adalah banyak mangsa yang ada enggan keluar di waktu siang ni. Apabila malam baru dia orang nak keluar lah. Merisikokan pada penyelamat-penyelamat yang nak masuk pada waktu malam lah. Nasihat pada penduduk patuhi arahan pihak berkuasa dan kita bawalah dokumen-dokumen dan ubat-ubatan yang selengkapnya untuk keluar ke PPS Hampiran ataupun ke rumah saudara mara yang terdekat lah. Baik saudara, sementara itu lebih 900 anggota APM Kedah ditugaskan untuk pantau dan bantu operasi menyelamat penduduk terjejas banjir di negeri itu. Jika situasi banjir memburuk, pasukan APM dari negeri lain akan digerakkan untuk membantu. Kita dah menghadapi gelombang yang pertama dan kita telah mengenal pasti beberapa kekangan dan cabaran ketika banjir di situasi pertama. Dan kita belajar dan kita tambah baiklah untuk situasi banjir yang ketiga ni. Dan nampaknya keadaan semasa ini semua dapat diuruskan dengan baiklah. Alat kawalan pencemaran tidak berfungsi dengan baik. Punca sebuah kilang memproses getah terpakai di Kulim keluarkan bau busuk. Jabatan Alam Sekitar JAS arahkan kilang itu lakukan tindakan pembetulan dan menyenggara alat berkenaan dalam masa 2 minggu. Penahanan operasi kelengkapan turut dibuat atas kegagalan sistem berfungsi dengan baik selain bertujuan hentikan punca pencemaran. JAS turut jalankan pengawasan kualiti udara di kawasan berkenaan selama 72 jam. Tujuannya untuk mendapatkan pengukuran bacaan sebenar pencemaran udara yang dihasilkan premis tersebut. Dana Sejati Madani dimanfaatkan komuniti Kampung Berseri Jaya untuk mempelbagaikan produk eco pelancongannya. Terbaru, aktiviti kenderaan lasak pelbagai bentuk permukaan bumi ATV diperkenal. Idea memperkenal aktiviti itu tercetus selepas meneliti pelbagai aspek termasuk kelebihan bentuk muka bumi. Pengunjung dapat bermain ATV sambil menikmati keindahan panorama di kawasan berkenaan. Pada pangkat awalnya, kita bagi tempoh untuk mengemukakan idea. Lepas tu, idea sebab sini wujudnya empangan yang dibina oleh kerajaan. Memandangkan ada bentuk muka bumi, bukit bukau, tanah lembah, bendang dan sebagainya. Jadi sesuai untuk diadakan laluan trek ATV tersebut. Pengenalan ATV ini dijangka bakal menarik kehadiran lebih ramai pelancong tempatan dan asing, seterusnya tingkatkan pendapatan komuniti. Apa yang kita lihat pada hari ini yang saya dibawa oleh pihak JPKKP cawangan Kampung Berseri Jaya ini, kita lihat insya-Allah dengan apa yang telah mereka promosi untuk menarik pelancong-pelancong untuk datang ke kampung ini, inilah satu produk yang telah dilahirkan di peringkat kampung Berseri Jaya ini untuk menarik pelancong-pelancong untuk datang hadir untuk sama menyelusuri dan pengalaman menaiki ATV ini. Buat permulaan, 7 ATV disedia. Belia diberi kepercayaan untuk kendalikan operasinya.
Lebih 1.1 juta ringgit telah diagihkan kepada atlet Perak yang berjaya meraih pingat dalam Tamasya Sukma dan Para Sukma 2024 yang berlangsung di Sarawak baru-baru ini. Bagi Tamasya Sukma, kontingen Perak berjaya capai sasaran mengutip 35 pingat emas selain 38 pingat perak dan 56 gangsa untuk berada di tangga ke-7 keseluruhan. Penerima insentif terbesar ialah Sukan Silambam sebanyak RM58,500 selepas berjaya merangkul 6 pingat emas. Kita mendapat pingat terbanyak di pertandingan yang dibuat di luar Perak. Jadi itu satu pencapaian yang baik, mencapai target kita untuk dapat 35 emas. Walaupun kita ada satu lagi target iaitu untuk berada 5 teratas, tapi tak berjaya, tak apa, kerana yang penting adalah kita dapat pengurutan emas dan juga perak dan gangsa. Lebih menarik lagi, sebahagian besar daripada mereka adalah orang yang masih lagi boleh mewakili Perak 2 tahun daripada sekarang masa Sukma di Selangor. So kita ada talent yang akan meneruskan perjuangan ini. Bagi kontingen Para Sukma, pasukan Para Catur menjadi penerima insentif tertinggi sebanyak RM74,500 selepas memperoleh 8 pingat emas, 5 perak dan 2 gangsa.